Assalamualaikum dan salam sejahtera. 100 tahun dulu, pada tahun 1923, Ottoman Empire telah runtuh atau collapse. Dan muncul beberapa negara baru, iaitu negara merdeka dari Ottoman Empire yang mengamalkan sistem sekular atau bertukar menjadi republik ataupun kedua-dua sekali. 45 tahun dulu dikatakan zaman revival of Islam ataupun resurgence of Islam. Bermaknanya hidup semula Islam apabila berlaku Iranian Revolution, di mana negara Iran telah menjadi Islamic Republic dan beberapa negara tak lama selepas tu mengikut contoh Iran untuk mengadakan revolusi untuk menjatuhkan kerajaan-kerajaan sekular atau pemimpin yang mempertahankan kerajaan sekular, dan mereka mengamalkan ataupun adopt syariah dan sistem Islam di dalam pentadbiran negara. Malaysia juga 45 tahun dulu, semasa Tun Dr. Mahathir Mohamad ambil alih sebagai Perdana Menteri Malaysia. Malaysia juga dikatakan banyak mengislamkan yang dulu di bawah pentadbiran British atau sistem British. Mahathir sendiri, ramai tidak tahu ya, Mahathir sendiri telah menaikkan taraf Mahkamah Syariah. Dulu Mahkamah Syariah is mahkamah kelas kedua dan Mahkamah Sivil boleh dikatakan Mahkamah Agung. Tapi Mahathir menaikkan taraf Mahkamah Syariah supaya dia setaraf dengan Mahkamah Sivil. So tidak lagi lah makna Mahkamah Syariah ni second class. Dan beberapa agensi baru telah dibuka khas untuk nak majukan Islam di dalam Malaysia. Semenjak 45 tahun dulu, the Islamic revival ataupun the resurrection or resurgence of Islam ditentang oleh puak-puak sekular, terutama sekali semasa tu pembangkang. Misalnya DAP tiap-tiap kali mengingatkan rakyat Malaysia bahawasanya Malaysia ialah negara sekular, dan ini telah dijanjikan oleh Tengku Abdul Rahman, Perdana Menteri yang pertama. Perdana Menteri yang pertama kata dia ataupun UMNO akan mempertahankan sistem sekular. Dan ini diguna oleh DAP dan Pakatan Harapan sekarang untuk nak mempertahankan sistem sekular dan untuk nak menentang PAS ataupun untuk nak menentang cita-cita PAS untuk menukarkan Malaysia kepada negara Islam. Tun Dr. Mahathir Mohamad pula, masa dia Perdana Menteri, dia kata Malaysia ni adalah negara Islam. Malaysia is an Islamic country, kata Mahathir. Dan ini contradiction atau bercanggah dengan apa Tengku Abdul Rahman berkata dan apa DAP juga berkata, iaitu Malaysia ialah negara sekular. Mahathir said no. Malaysia is an Islamic country. Walaupun kita tidak guna hudud sebagai undang-undang, tapi kita guna civil law ataupun common law, iaitu undang-undang British. Tapi kita masih ada Mahkamah Syariah untuk perkara-perkara tertentu, tapi bukan untuk jenayah. Jenayah masih di bawah Mahkamah Sivil. Dan apabila Mahathir ditanya oleh wartawan, apa maksud Mahathir ni berkata Malaysia ni negara Islam, Malaysia is an Islamic country, Mahathir kata yes. In fact, Malaysia is a fundamentalist Islamic country. Itu lagi kuat tu.
fundamentalist. Fundamentalist Islamic country is stronger than just Islamic country. Sebab fundamentalist maknanya Malaysia ni berpandu kepada the fundamentals of Islam. Fundamentals of Islam bermaknanya kita berpandu kepada doktrin Islam, iaitu juga akidah. Which is most important fundamental of Islam, iaitu akidah. Di bawah doktrin Islam. So dengan mengatakan Malaysia is a fundamentalist Islamic country, Mahathir mengaku bahawasanya akidah perlu diutamakan above everything else. This is something mungkin orang tak berapa faham bila Mahathir kata, we are fundamentalist Islamic country. Bermaknanya syariah kita kena memperkuatkan. We must apply more Sharia laws di negara Malaysia. So anyhow, itu satu debate yang lain lah. It's a different debate. The issue sekarang ni is apa yang berlaku sekarang ni di Palestin boleh dianggap sebagai Islamic revival ataupun resurgence of Islam yang kedua, 2.0. Islam collapsed 100 years ago with the collapse of the Ottoman Empire. Islam saw a revival atau resurgence 45 years ago dengan tercetusnya Iranian Revolution. Hari ini, 100 tahun selepas the collapse of the Ottoman Empire, kita melihat Islamic revival atau resurgence yang kedua. Kerana apa berlaku di Palestin? Orang Islam dah mula bercakap tentang bersatu. Unity untuk menentang Barat. Dan bila kita kata apa yang berlaku di Palestin, ini bukan saja isu Israel. Ini isu Europe. Ini isu Amerika. Ini isu apa yang boleh kita panggil Christendom. Christendom tu, kalau dalam bahasa Malaysia, Darul Kristian. So, bila kita lihat perkembangan di Palestin, orang Islam sudah mula bangun. Orang Islam sudah mula bercerita tentang kita perlu bersatu. Oleh kerana dunia Barat ataupun Kristendom berdiri teguh di belakang Israel, maka oleh kerana itulah orang Islam di Palestin dizalimi. So, dia orang nak tengok semua negara Islam ni bersatu dan menentang Barat dan juga menentang Israel. Israel ni boleh dikatakan kuda Barat. So, kalau kita menentang Israel sahaja tak cukup. Kita juga kena menentang Barat, termasuk penyagaan Barat yang secara terbuka menyokong Israel dan mengutuk Hamas. Baik Starbucks, baik McDonald, baik apa sekalipun, produk ataupun bisnes dari Barat yang secara terbuka mengutuk orang Palestin dan menyokong Israel juga sekarang menjadi sasaran orang Islam. So, orang Islam ni sudah mula bertindak. Walaupun tindakan mereka ialah untuk nak boikot perniagaan orang Barat pun masih bertindak. Mereka rela tidak minum Starbucks, tidak makan McDonald's misalnya, sebagai tindak balas kepada Amerika, kepada England, kepada mana-mana negara Barat, Kristendom, Darul Kristian yang menyokong Israel, yang mengganas dan menzalimi orang Palestin. So, Malaysian punya psyche juga, sikap orang rakyat Malaysia, terutama sekali orang Islam, ialah Islam first. Islam first. So, sekarang ni, politik Malaysia ni, banyak pengaruh Islam akan menentukan masa depan politik Malaysia. Malaysians are going to think more about Islam. Even Melayu sekarang menjadi, perkara nombor 2. Tidak begitu penting banding dengan Islam. Malaysia jatuh ke bawah.
Kita tak boleh kata kita perlu bersatu kerana kita ni rakyat Malaysia. No, orang Melayu tak mau tu. We do not want to talk about unity because we are Malaysians. Unity kerana Melayu pun tak mau cerita. Sebab Melayu ni pecah. Pecah banyak sampai 4-5 parti. Di Sabah pun ada parti Melayu. Di Sarawak pun ada parti Melayu. Okay, PKR pun dia punya base Melayu. Banyak sangat Melayu pecah, 5, 6, 7 golongan. So dia orang nak unite under Islam. Kita kena bersatu under Islam. Cuma kalau kata orang Sunni bersatu dengan orang Syiah, orang Melayu belum boleh terima lagi itu. Walaupun unity tersebut, perpaduan tersebut bukan dalam bentuk agama, tapi dalam bentuk politik. Untuk menentang dunia barat, masih orang Melayu susah nak bersatu dengan Syiah. Tapi yang banyak bantu orang Palestin tu orang Syiah tau. Orang Syiah tu. Yang banyak korban nyawa mereka, yang banyak angkat senjata. Yang angkat senjata pergi perang dengan tentera Israel tu ramai Syiah tau. Kita tak boleh kata ni Syiah ni bantu Palestin kerana Syiah. No. They go on Islamic unity. Tak kisahlah Sunni ke Syiah. It's maybe masa dia untuk orang Melayu ni berfikir tentang kita ada perpaduan dengan orang Syiah. Asalkan kita ni united in our mission. So kalau orang Melayu boleh bersatu dengan DAP, kenapa orang Melayu tak boleh bersatu dengan Syiah? DAP tu agama apa? Sunni ke? Orang DAP bukan Islam pun. Tapi kita masih boleh terima orang DAP, tapi kita tak boleh terima orang Syiah sebab kita kata mereka ni beza dengan Sunni. Anyhow, on the issue of politics ni, kita kena broaden the net. Kita kena widen the net. We must bring in as many sympathizers and supporters as possible supaya kita punya unity ni boleh memperkuatkan kedudukan orang Islam dalam Malaysia. Itu saja. But I know orang Melayu belum boleh terima lah konsep bahawasanya biar Sunni dengan Syiah ni bersatu melawan common enemy. Iaitu an enemy of my enemy is my friend. Susah orang Melayu belum lagi. Kalau isu Syiah ni don't talk lah, orang Melayu tak mau dengar. Anyhow, di Middle East, Syiah Sunni sekarang sudah bersatu dalam menentang Israel. Dia orang mungkin masih tidak bersatu di dalam isu agama, tapi dalam isu peperangan, dalam isu menentang Israel, dia orang boleh bersatu. Dan banyak sumbangan orang Syiah kepada Palestin. But the point is now, orang Islam sudah mula memikir. Orang Islam sudah mula menerima konsep baru. Dan orang Islam sudah mula tengok the Islamic unity is more important than sectarian ataupun ni keutamaan kepada kedaerahan. Kalau kita ni orang Libya, kita ni orang Iraq, kita ni orang Jordan, it does not matter. We unite against Israel. Orang Melayu pun sudah mula ada yang tengok yang tak kisahlah kita ni UMNO ke, kita ni PAS ke, kita ni bersatu ke, kita perlu bersatu walaupun kita parti lain-lain. Kita perlu bersatu demi untuk menentukan yang Islam diutamakan. Now, that is beginning to happen. Dan boleh katakan sikit sebanyak ni kerana orang Melayu sudah mula bersatu atas isu Palestin. So, bila kita dah reti cara nak bersatu, we have already adopted an attitude of Muslim unity. Islamic unity. Kita dah mula terima that concept, that attitude. Maknanya benda tu boleh di-extend. Benda tu boleh include Islamic unity di dalam domestic politics. Sekarang ni kita cerita Islamic unity di dalam foreign politics, iaitu the Palestinian issue. Tapi oleh kerana we have already started considering, kita dah mula berfikir tentang perpaduan Islam dalam konteks Palestin, so that konsep ataupun jiwa bersatu tu boleh juga
include the Malaysian politics dan akan mula. Sebab bila kita tengok maknanya, orang DAP misalnya, ya, sebagai satu contoh, mereka kata mereka tidak akan terima Islam. Mereka kata sekira Islam, ya, kira PAS ataupun Islam memerintah, maka orang bukan Melayu, orang Cina, orang India akan dizalimi. Bila masa orang Melayu menzalimi bangsa lain, orang Melayu tak pernah melakukan ethnic cleansing. Kita ambil sejarah 1000 tahun. Take 1000 years of history pun cukup. 1000 years of history. Tak ada dalam sejarah orang Melayu melakukan ethnic cleansing. Orang Cina ada dekat China. China dalam 1000 tahun mereka melakukan ethnic cleansing. Jepun, orang Korea, India ethnic cleansing dia di antara Hindu dengan Muslim, 1 juta orang mati. 1 juta dibunuh di India. Akhirnya India pecah jadi India dan Pakistan. So Indians ada ethnic cleansing dari dulu, 1000 tahun. Bukan yang kita cerita ni dalam 100 tahun saja. No. China had how many thousand years of war? Golongan ni bunuh golongan tu sampai habis. Tak ada seekor pun tinggal. All those, Oriental countries termasuk India misalnya. Europe lagi dahsyat. Dalam 1000 tahun, Europe melakukan ethnic cleansing seluruh dunia. Sampai dia pergi Latin America pun. Dia bunuh beramai-ramai. Dia orang asli dari Latin America. Yang Spanish pergi situ, dia massacre, wipe out habis. Orang yang bukan Katolik bunuh. Di Europe pun sama, orang Katolik bunuh orang Protestan bunuh orang Katolik. Sama-sama satu bangsa, orang putih dengan orang putih. White people with white people. Baik Germany, baik France, baik Italy, baik Spain, England, sama. Amerika, orang putih Amerika tu bunuh orang asli. Native American, berjuta-juta. Native American. Dekat Australia, orang putih bunuh Aborigines. Aborigines sampai hari ini menjadi rakyat kelas kedua di dalam negara mereka sendiri. Aborigines are second class citizens in their own country. Orang kulit putih. Ethnic cleansing dalam 1000 tahun merata dunia ini dahsyat. Baik orang putih, baik orang Cina, baik orang India, baik orang Jepun. Tapi orang Melayu tak pernah. Tak ada dalam sejarah bahawasanya orang Melayu melakukan ethnic cleansing. So yang kata sekiranya PAS memerintah, sekiranya Islam memerintah, sekiranya Malaysia bertukar dari negara sekular kepada negara Islam, maka orang Cina, orang India akan dizalimi. There is no basis for this conclusion. Cuma this is boleh katakan Islamofobia sahaja. Mereka nak fitnah orang Melayu, fitnah orang Islam. That's all. And rakyat Malaysia akan mula melihat ni. Especially dengan Lim Kit Siang berkata baru ni kat Manchester, orang bukan Melayu boleh jadi Perdana Menteri Malaysia. Tidak perlu orang Melayu atau orang Islam. Betul. Kalau ikut Perlembagaan Malaysia, yes, correct. Lim Kit Siang tak bohong. Mahathir pun dah cakap sama. Mahathir pun berkata orang bukan Melayu boleh jadi Perdana Menteri. So apa yang Lim Kit Siang cakap tu, ulang apa yang Mahathir cakap. It's not what he said, it's why he said it. Apa Lim Kit Siang cakap tu tak penting. Kita nak tahu sebab apa dia bangkitkan benda ni, dan dia bangkitkan benda ni pula masa dia berjumpa kaum Cina di Manchester. Sebab Lim Kit Siang nak sediakan rakyat Malaysia bahawasanya
Malaysia ni bukan saja hak orang Melayu. Malaysia ni hak semua orang, termasuk orang bukan Melayu, yang hampir separuh dari rakyat Malaysia. Kalau kita ambil juga Sabah dan Sarawak, include Sabah Sarawak. That is what he's telling us. You don't own Malaysia. We also own Malaysia. So you jangan cakap banyak, sebab kita pun boleh jadi Perdana Menteri kalau ikut perlembagaan. So ini satu cabaran lah dari DAP. DAP is stepping the level up. Dia nak bawa level discussion ni satu tahap tinggi lagi, di mana maknanya orang Melayu tidak lagi boleh bercakap tentang ketuanan Melayu. Orang Melayu kena accept, kena terima konsep bahawasanya semua orang Melayu bukan Melayu sama taraf lah di dalam Malaysia. Tidak ada keutamaan. So bermaknanya artikel 153 pun boleh dihapuskan. Kita boleh pindah perlembagaan dan kita remove artikel 153. Tapi orang Melayu ada satu kelebihan yang orang bukan Melayu tidak ada, iaitu orang Melayu ada Raja-Raja Melayu. Dan Raja-Raja Melayu ialah the defender, of Malay culture, Malay religion iaitu Islam, dan juga Malay traditions. So bermaknanya trustee, pemegang amanah untuk kepentingan orang Melayu ataupun hak orang Melayu terletak di tangan Raja-Raja Melayu, Malay rulers. Dan yang akan dalam sebulan setengah lagi ni, dalam another 1.5 months, Tuanku Sultan Johor akan naik menjadi Agung, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kita lihat apa akan berlaku apabila Sultan Johor menjadi Agung. Adakah Sultan Johor akan menjadi satu agung yang luar biasa? Sultan Johor akan jadi agung yang Malaysia tidak pernah lihat lagi sebelum ini? Adakah Sultan Johor akan campur tangan di dalam isu-isu politik? Kita kena faham. Pakatan Harapan dan Barisan Nasional telah buka pintu untuk agung campur tangan dalam politik. Sebelum ni pintu tertutup. Sebelum ni agung dan Raja-Raja Melayu tak boleh campur tangan dalam politik. Tapi Pakatan Harapan dan UMNO telah buka pintu untuk agung campur tangan dalam politik. Once you open the door, you cannot close it again. Bila you buka pintu tersebut, pintu tu akan remain open. Tidak akan tutup lagi. So dengan tindakan Pakatan Harapan dan UMNO membuka pintu untuk agung memain politik, untuk agung menentukan politik, maka agung yang baru ni akan ada free hand, akan ada kuasa juga untuk campur tangan dalam politik. So bila ini berlaku, kita akan tengok, sebab agung sebelum ni tidak begitu berani. Agung yang akan datang ni different. Sultan Johor ni. Sebab you kena faham, Johor tidak pernah diperintah oleh British. Johor bukan satu boleh dikatakan jajahan British. Tapi apabila Unfederated Malay States ditubuhkan, iaitu Terengganu, Kelantan, Kedah dan Perlis, diambil alih pada tahun 1909 dari Thailand dan dijadikan jajahan British dan dipanggil Unfederated Malay States. Johor volunteer untuk join Unfederated Malay States. Johor offer dengan sukarela. Johor tidak dipaksa macam Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis dipaksa duduk di bawah Unfederated Malay States. Johor chose to join. Kalau Johor tak mau join pun tak apa sebab tu. So Johor is different tau. Johor ni unik. Johor ni you jangan samakan dengan negeri-negeri lain. No. Johor ni tak pernah dijajah oleh British. Johor ni
menyertai Unfederated Malaysia States, pilihan dia sendiri, dan Agong dari Johor menganggap dia bangsa Johor. The Sultan Johor menganggap dia sebagai bangsa Johor. So kita akan ada Agong yang bangsa Johor, bukan bangsa Malaysia. So the attitude of Johor is kita ni rakyat Melayu dulu, rakyat Malaysia ni kemudian. Dan Islam akan menjadi tumpuan untuk kerajaan akan datang ataupun kerajaan di bawah Agong Sultan Johor. So we're going to see a new Malay Islam culture emerging in Malaysian politics, dan this is going to be dengan perkembangan di Palestin, this is going to be the new Islamic revival ataupun resurgence of Islam selepas ianya berlaku 40-50 tahun dulu semasa Iranian Revolution. So orang Melayu, orang bukan Melayu had better prepare to accept budaya baru di dalam politik Malaysia. Assalamualaikum, salam sejahtera.